العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzubillahi minash syaitonir kufar min ghadabil jabbar wa 'izzatir rasulil. Allahumma ghanina bihalal haram bismika Allahumma ya hayyu ya fard ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tamil lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimtika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'ayallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk asar. Sebelum asar, sementara kita tunggu asar, kita baca sikit, baca satu lagi ayat insyaAllah, surah Hud, tafsiran tuan guru kita, Tuan Guru Nik Abdul Aziz insyaAllah. Sebelum tu kita mulakan dengan Al-Fatihah untuk kita hadiahkan kepada tuan guru dan semana semua yang sudah tidak ada insyaAllah. Kita Al-Fatihah insyaAllah. Iya kan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah, siapa yang berkesempatan mohon kita share dulu sebelum kita teruskan. Sama-sama kita share insyaAllah. Walaupun satu ayat kita sampaikan insyaAllah. InsyaAllah, sama-sama sahabat mohon share. Ada di audio kuliah Facebook. Yang ada yang tak dapat buka dalam ni, kita boleh buka dalam audio kuliah Facebook insyaAllah. Okey, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat nombor 46 surah Hud, ayat 46 insyaAllah. Mohon share dalam siapa yang ada Facebook, apa yang ada WhatsApp, kita share sama-sama insyaAllah. Ya, waktu yang berkurang ni, waktu PKP, kita isi dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita renung sedikit walaupun terjemahan. Bukan saya nak tafsir, kita baca tafsir Al-Quran Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat insyaAllah. Ayat yang 46 sambungan pagi tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu
salihin. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Sadaqallahul azim. Ayat 46 surah Hud. Maksudnya, InsyaAllah saya share lagi. Apabila Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu, yakni kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya. Sesungguhnya bawaannya bukanlah amal yang soleh. Maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil. Surah Hud ayat nombor 46. Allah tuan-tuan. Aduh. Rupanya Nabi Nuh mohon kepada Allah untuk terus dengan bab anaknya, merayu kepada Allah Ta'ala. Ini jawapan pada ayat pagi kita tengah hari tadi, duha tadi, ayat 46. Jawapan kepada ayat 45. Saya baca balik dia punya maksud. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu, yakni kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya. Sesungguhnya bawaannya bukanlah amal yang saleh. Maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil. Ini Allah bagi info pada Nabi Nuh tentang keadaan anaknya. Maksudnya anaknya bukan daripada antaranya disebut dalam ni bukan daripada keluarganya. Kerana apa? Kerana telah terputus hubungannya dengan Nabi Nuh disebabkan kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diceritakan bawaannya, keyakinannya adalah bab bukan amal yang soleh, tapi sesungguhnya anak dia bukan bawaan dia, keyakinan dia, kepercayaan dia bukan pada amal yang soleh. Allah memberitahu Nabi Nuh. Kemudian Allah melarang, kau janganlah mohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak ketahui mengenai. Allah bagi tahu Nabi Nuh jangan minta apa yang dia tak ketahuan, yang Nabi Nuh tak tahu. Yang Maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melarang dia dari menjadi orang yang jahil. Ini pun peringatan untuk kita semua sebenarnya. Peringatan untuk kita semua pada kerabat kita yang masih tak mahu dengan bab-bab Allah Subhanahu Wa Taala, bab-bab agama, masih nak asingkan diri, jauhkan diri pada bab agama. Kita cuba sedaya upaya kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila doa itu diangkat keribaan Allah, bila Nabi Nuh berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, qala, maka Tuhan sebagai yang maha bijaksana, maha kasihan belas menjawab, ya Nuh, wahai Nuh, memang betul dia darah daging kamu, tetapi innahu laisa min ahlik, dia bukan daripada penyokong kamu, bukan daripada pembantu-pembantu kamu, bukan anak buah kamu. Kerana apa? Innahu amalun ghairu salihi, kerana pembawaannya bukanlah daripada amal yang soleh. Allah memberitahu,
Ini alasannya punca yang anak kamu sendiri tidak menjadi anak buah kamu, kerana amalan yang dia tidak elok. Jadi kita tidak boleh bermegah kerana dia itu anak tok guru, anak saya ataupun anak kawan rapat saya. Kita tidak boleh berbangga dengan darah daging. Kita hanya dibenarkan berbangga dan berasa mujur kerana amalan dan kebaikan kita. Kalau anak buah kita soleh, bolehlah kita rasa megah di atas muka dunia. Alhamdulillah, anak aku orang yang baik. Ni amaran pada kita sebenarnya. Peringatan pada kita. Peringatan apa? Punca yang anak kamu sendiri tidak menjadi anak soleh, bukan ataupun anak buah kamu kerana kerana amalan dia tidak elok. Punca anak Nabi Nuh ni puncanya pada amal yang tidak elok. Jadi kita tidak boleh bermegah. Ni diingatkan kita. Jadi kita tidak boleh bermegah kerana dia itu anak tok guru, belum tahu. Walaupun dia anak tok guru, anak wali ke, anak hebat ke, anak saya ataupun anak kawan, anak rapat. Tak. Belum tahu. Pasal apa? Tu yang ada lagu, iman bukan pasal ada keturunan. Tu. Kita tidak boleh berbangga dengan darah daging. Kita hanya dibenarkan berbangga dan berasa mujur kerana amalan dan kebaikan kita. Kalau anak buah kita soleh, bolehlah kita rasa megah di atas muka dunia. Apa yang kita sebut? Alhamdulillah, anak aku orang baik. Contoh. Sebab tu tidak mengira siapa keturunan, belum tahu dia jadi terbaik. Tetapi kalau anak kita tidak soleh dan tidak mendengar tunjuk ajar atas nasihat atau nasihat, maka jangan runsing wahai Nuh atau siapa pun. Tak usah bermegahlah kalau anak kamu kaya, kalau kekayaan dan kebijakannya tidak membawanya ke akhirat. Boleh jadi dia akan menimbulkan masalah ke atas kepala kamu sendiri. Seperti kata peribahasa Melayu, ia menjadi duri dalam daging atau gunting dalam lipatan. Ini belum tahu lagi anak yang hebat, anak yang dengan bijak, anak yang kaya, belum tahu lagi. Sekiranya kekayaan dan kebijakannya tidak membawa kepada bab akhirat, belum tahu. Sebab tu tak boleh dibanggakan anak hebat macam mana pun. Hubungan di antara ayah dan anaknya, yang pasti tentunya itu ada hubungan darah daging. Kita beri sedikit darah dan daging kita kepada dia. Kita cubit sedikit nyawa, urat saraf, paras muka, tubuh badan dan suara kita. Kita beri sedikit kepada dia. Tetapi adakah yang ini menjadi punca untuk kita bermegah diri? Bila akidahnya serupa dengan akidah kamu dan akidah kamu berdua serupa dengan akidah yang Nabi-Nabi bawa, perkara inilah yang boleh kamu megah-megahkan. Jadi hubungan yang berdasarkan kepada akidah adalah lebih kuat berbanding dengan hubungan darah daging. Ini yang diingatkan kita. Keturunan memang ada keturunan, darah daging memang ada darah daging. Paras rupa, darah, sakit macam mana, semuanya ada. Tapi perhubungan yang paling hebat, yang boleh kita megahkan ialah akidahnya serupa dengan akidah kita. Yang sama dengan akidah kita dua-dua, anak dengan ayah atau ibu, akidah semuanya itu serupa pula dengan akidah yang Nabi-Nabi bawa. Itu baru betul. Baru kita sebut Alhamdulillah. Baru kita boleh megah. Bukan nak tunjuk, bukan nak sombong, tapi itu yang sebenarnya akidah yang dibawa oleh Rasul-Rasul ataupun Nabi-Nabi Allah Ta'ala. Jadi hubungan yang berdasarkan kepada akidahlah lebih kuat berbanding dengan hubungan darah daging ataupun keturunan. Ini keturunan kita. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.
wasallim. Wahai Tuhan, kirimlah rahmat, kirim salamlah kepada Nabi aku dan keluarga dia serta sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat Nabi bukannya daripada darah daging Nabi, tetapi kita juga mendoakan mereka siang malam, pagi dan petang, kerana kita berasa syukur Allah Ta'ala menjadikan mereka sama akidah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab persamaan itulah maka berlakunya titih menitih, bahasa Kelantan. Maksudnya sambung menyambung, saling menyaling dan tali menali, sampailah kepada kita sekarang. Walaupun Nabi Muhammad SAW tidak sebangsa dan sebudaya dengan kita, tetapi dengan sebab akidahnya serupa dengan kita, artinya kita berada di atas jalan yang betul. Inilah yang menyebabkan orang Arab sanggup berperang sesama sendiri zaman itu. Sepatutnya Nabi tidak berperang sesama Arab. Sebaliknya berperang menentang Parsi dan Rom, berasaskan tauhid, iaitu di atas asas syahadah. Mereka sanggup berperang juga. Ini sebenarnya, ya, Islam ini dibangunkan di atas 5 perkara. Ya. Di saat tapak itulah kita membangunkan keluarga, negeri, pemerintahan, politik dan ekonomi. Tapi bagi setengah orang kira apabila dia boleh mendirikan sembahyang, boleh pergi ke Mekah dan boleh meratib sekerat hari, dia sudah berasa puas hati. Sebenarnya itu baru tapak. Rumahnya tidak ada lagi. Bangga sangat dia bila tapak rumah. Bila ada tapak rumah tu, bangga sangat. Orang kafir, mereka hendak sangat orang-orang Muslim itu rasa berpada dengan tapak rumah saja. Ini Islam. Ya, Islam ni dibangunkan dengan 5 perkara. Iaitu membangunkan keluarga, membangunkan negeri, membangunkan pemerintahan, membangunkan politik, membangunkan ekonomi. Tapi setengah orang kita ni anggap bab solat, dirikan solat ataupun tegakkan solat, dah boleh pergi ke Mekah ataupun meratib sekerat hari, dia sudah berasa puas hati. Itu, ya, sebahagian saja diambil. Sebenarnya itu baru tapak ataupun asas. Kalau rumah baru foundation saja, kalau daripada segi rumah atau pembangunan. Bangga yang amat sangat bila dah ada tapak. Orang kafir tengok, suka dia. Pasal apa? Suka sangat mereka tengok orang-orang Muslim ini buat tapak rumah aja. Rumah tak buat. Itu konsep sebenarnya. Melalui ayat ini Tuhan menasihatkan Nabi Nuh, fala tas'alni ma laisa laka fihi ilm. Oleh itu janganlah kamu minta kali kedua perkara yang kamu tidak ketahui. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Sesungguhnya aku sebagai Tuhan kamu menasihati kamu supaya tidak lagi serupa orang jahil. Ni Allah menasihatkan Nabi Nuh. Ayat yang seterusnya. Apa yang kamu sibukkan dengan anak kamu yang mati lemas, sedangkan kamu lihat sendiri anak kamu lari ke arah lain. Kalau macam ini kamu serupa orang jahil. Kalau kita orang kampung tidak peliklah Tuhan mengatakan kepada kita, aku menasihatkan kamu jangan jadi orang jahil. Tetapi kalau Nabi Nuh pun kena bidas seperti itu, maka kita tentulah kena lebih teruk lagi. Kalau kita rasa berpada dengan harta benda, anak isteri, kawan dan serta sahabat handai yang tidak soleh, cuma apabila mereka tidak soleh, janganlah pula kita berkelahi dengan mereka. Kewajipan kita hanyalah mendakwah dan menasihati mereka, sebagaimana Tuhan menasihati Nabi Nuh.
Ni kena renung kita bab ni. Ni kena renung maksudnya apa yang Allah tunjukkan tu jelas. Nabi Nuh dah ditunjukkan anak tu berpaling ke tempat lain. Itu pun Nabi Nuh memujuk, mohon lagi kepada Allah Ta'ala. Tu Allah bagi warning pada dia. Ya, Allah bagi amaran. Ya, janganlah kita menjadi orang yang jahil. Dah jelas anak tu tersebut berpaling atau terpesong ke tempat lain. Tak hendak. Bukan dengan orang lain, ayah dia sendiri. Dia tak yakin dengan ayah dia sendiri. Tu kena renung kita. Ya, sebab tu tidak peliklah kalau Allah mengatakan kita, menasihatkan kita, jangan jadi orang jahil. Allah bagi perintah pada Nabi Nuh. Allah menasihatkan Nabi Nuh, jangan jadi orang yang jahil. Dan Nabi Nuh dah ada ilmu sedikit. Nabi Nuh dah ditunjukkan Allah Ta'ala secara langsung, bukan live streaming, secara langsung depan mata anak dia sendiri tenggelam, tak nak mengikuti dia. Kita pun sekarang jangan jadi jahil. Jangan kita jadi jahil dengan keadaan semasa yang Allah tunjukkan sekarang. Carilah jalan dekati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pujuklah hati kita. Pujuklah hati kita supaya jadi sejahtera. Sejahtera biar sayangkan Allah, sayangkan Rasulullah, sayangkan kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon kita pujuk sama-sama, kita, diri kita, keluarga kita, semua sahabat anda kita, baliklah ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa? Allah dah tunjuk sekarang peringatan yang hebat. Janganlah kita nak melelong lagi, nak patah balik lagi, nak masuk balik lagi trek yang lama. Mohon sahabat-sahabat, pujuk dakwah secara yang lembut. Orang yang tidak soleh berbanding orang soleh, serupalah seperti doktor dengan orang sakit. Bila doktor tengok orang sakit, doktor tidak boleh lari walaupun orang sakit itu jenis pucat, perut besar ataupun berbau busuk dan hanyir. Kewajipan doktor dia kena mendekati pesakitnya. Apa yang perlu kita buat ialah kikis dan buang penyakit yang ada padanya. Begitulah keadaan orang yang berada di atas akidah yang betul. Kewajipan kita telah mendekati orang yang jiwa dan batinnya sakit, yang dihinggapi penyakit gilakan harta dan pangkat, yang tidak tahu bersembahyang dan berpuasa, serta tidak kisah mengenai halal ataupun haram. Orang yang seperti ini ataupun lagu ni, kata Tok Guru, adalah orang yang berpenyakit. Penyakit apa? Hubbul dunya wa hubbul jah. Wa hubbul jah. Kasih kepada harta, kasih kepada dunia, dan kasih kepada pangkat. Ini yang kita perlu dakwah. Ini yang perlu kita pujuk. Seulang balik, begitulah keadaan orang yang berada di atas akidah yang betul. Kewajipan kita ialah mendekati orang yang jiwa dan batinnya sakit, yang dihinggapi penyakit gilakan harta dan pangkat, yang tidak tahu bersembahyang dan berpuasa, serta yang tidak kisah mengenainya, halal ataupun haram. Orang lagu ni adalah orang yang berpenyakit. Penyakit apa? Kasihkan kepada harta, kasihkan kepada dunia, kasihkan kepada pangkat. 3 benda yang poin ni penyakit sebenar-benarnya. Kepada orang lagu ni yang begini ni, kita mesti mengubati penyakit ni supaya dia reti bahawa harta bukanlah matlamat hidup. Pangkat-pangkat yang membawa gelaran yang berhormat atau yang amat berhormat hanyalah titian untuk pergi akhirat. Benda-benda begini kita mesti ikhtiarkan kepada orang yang belum faham. Apabila dia faham dan kita boleh hidup bersama, barulah kawan kita ramai di dunia dan ramai juga di akhirat. Nabi Muhammad SAW bermegah dengan bilangan umatnya yang ramai, bukan dari segi kuantitinya,
tetapi juga dari segi kualitinya. Ramainya umat Nabi Muhammad yang menjadi ahli syurga. Ni ya. Jangan kita biarkan kita tak jadi salah seorang ahli syurga. Kalau kita dah jadi mengaku kita umat Muhammad SAW, cari jalan untuk kita jadi ahli syurga. Allah bagi peluang. InsyaAllah. InsyaAllah. Habis dah ayat 46, dah pun masuk azan. InsyaAllah. Kita sambung. Ya. Selepas petang ni insyaAllah kita sambung balik. Masuk ayat 47. Dah masuk azan dah. Jom kita solat asar insyaAllah. Kita cuba buat selepas asar insyaAllah. InsyaAllah. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri, kita sambung lepas asar insyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wassabbir imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri bina wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abuka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta tawassalna bi zil wa jabar wa tasamna bil malakut allazi la yamut isrif anal bala wal waba inna ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwa ila Allah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anin wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.